Hello guys, bersama saya lagi lah dalam Alright Nopal Channel. Ini dia sidang media terkini daripada Profesor Agus bersama dengan individu yang trending satu hari ini di dalam negara kita, Abdul Wahab. Jadi apa sebenarnya yang berlaku sahabat-sahabat semua? Hari ini Profesor Agus akan membuat pendedahan dan juga individu yang bernama Abdul Wahab ini, sahabat-sahabat semua, berkaitan dengan isu video yang sedang tular di media sosial, mengatakan kononnya ada perbualan luca dan sebagainya yang dilakukan oleh Profesor Agus. Kita tahu sahabat-sahabat semua, hari ini ramai yang tertanya-tanya di luar sana dalam program AI, dalam kecanggihan dunia sekarang ini, bukan saja wajah boleh diubah, tetapi suara itu juga boleh diikuti. Anda boleh cari, ada banyak carian seperti di dalam website, ada satu free untuk kita menggunakan wajah dengan suara yang sama, tapi dengan diubah, boleh diubah kata-kata orang-orang itu. Itu antara yang boleh dilakukan dengan sistem yang begitu canggih hari ini. Jadi tanpa buang masa sahabat semua, mari kita dengar video sidang media yang dibuat oleh Profesor Agus bersama dengan individu yang bernama Abdul Wahab. Boleh kita mula? Kena tunggu queue. Ini TV3 live tak yang saya nak tanya? Astro Awan ni ada? Dia bagi queue, saya akan mulakan. Siapa nak bagi queue? Dia bagi queue? Ataupun blogger kita bagi queue atau siapa? Sebut 5, 4, 3, 2, 1. Okey. Dan saya mulakan supaya semua buat live tu, kalau buat live ready lah. Sudah. TV3 tak ada jatuh. InsyaAllah okey, insyaAllah okey. Lambatnya queue. Yang ni tak sabar tu sayang. Queue lama orang tunggu tu, kesian. Proper interview. Sebutlah bagulah. Standby semua. 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam madani kepada semua wartawan yang hadir pada petang ini. Saya ingin bagi tahu, saya memulakan tugas saya sebagai Ketua Pengarah JECOM pada 2 Februari 2023. Saya gembira dengan tugas itu, tetapi beberapa bulan saya melaluinya. Saya rasa ada tekanan. Tekanan itu mungkin daripada kawan-kawan yang merasakan saya tidak sesuai di situ, ataupun saya tidak melaksanakan tugas seperti mana ekspektasi asal. Saya tahu dan saya sedar menerima jawatan ini ekspektasi rakyat cukup tinggi. Untuk JECOM tentunya tidak mengulangi peranan seperti mana yang dimainkan oleh JASA dan beberapa jabatan kerajaan sebelum ini. Saya cuba untuk membuat perubahan, menjadikan JECOM betul-betul sebagai jentera kerajaan, bukan sebagai jentera parti. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju, dan itu biasa dalam memegang sebuah organisasi. Apapun kritikan, komen orang pada JECOM di bawah saya pada waktu itu, saya seal through. Saya hadapi dengan jiwa besar, sehingga berlaku pilihan raya negeri pada 2023. Kekecewaan daripada rakan-rakan yang mengharapkan JECOM memainkan peranan yang berkesan, itu jelas.
ya, pelbagai ya kemarahan dilemparkan kepada saya, tapi saya diamlah. Ya, saya diam biarpun saya ada alasan untuk memberitahu kekangan-kekangan yang saya hadapi di Jekong. Okey, masa berlalu, saya hadapinya dengan tabah. Ada cita-cita untuk saya mencari pekerjaan baru. Ada tawaran, ada usaha saya buat ke arah itu. Dan saya fikir kalau saya mau berhenti dari Jekong, biarlah ia merupakan satu soft landing. Ya, tapi pada 13 hari bulan 11 saya dipanggil untuk bertemu seseorang. Saya pergilah bertemu dengan kawan itu, dan dalam pertemuan itu ditunjukkan saya video. Video itu adalah video perbualan lucah saya bersama dengan di sebelah ini saudara Wahab yang hadir bersama PC ini pada malam ini. Saya diberi dua pilihan pada waktu itu, sama ada meletakkan jawatan terus ataupun bercuti rehat sehingga tempoh tamat dan meletakkan jawatan. Okey, saya ambil sikap untuk kompromi, untuk jaga kesemua pihak, tanpa saya bahas apa-apa, ketulinan video, persetujuan kepada apa yang ditunjuk. Saya tak ada bahas apa-apa. Saya kata, okay lah, since I'm also planning to go, but I plan to go on soft landing basis. Saya kata tak apa, saya akan bagi notis cukup sebenarnya tempoh yang sepatutnya, dan selepas itu saya meletakkan jawatan. So that's how it happened. 16 hari bulan, pagi itu saya dapat panggilan macam-macam. Agus letak jawatan Jekong. Ya, saya cuba untuk tutup benda ini. Wartawan telefon ada saya layan, ada saya tidak. Tetapi tak sempat lebih jauh pergi daripada itu. Petang semalam keluar satu video yang saya bercakap lucah dengan apa ya, saudara saya di sebelah. Saya diamlah, biarpun kawan-kawan yang datang, yang maki, yang sokong, itu pelbagai. Resamnya saya terima sehinggalah saya buat PC ni pada petang ini. Apa yang nak saya kata dengan video itu? Pertamanya saya nafikan. Ya, saya ingin katakan bahawa video itu adalah satu yang doctored, satu yang edited, satu yang frame. Ya, yang frame-nya bukan saya yang frame. Mungkin sahabat saya, saudara saya di sebelah ini yang saya anggap macam anak sendiri pun, dia yang frame. So you can ask him questions after this. Ya, lepas itu saya fikir kenapa sampai begini? Kita sudah belajar banyak pengalaman bagaimana seseorang itu jatuh kerana tuduhan seksual. Ini berlaku pada saya. Saya selalu kalau saya mengajar dahulu, saya bagi tahu bagaimana kalau Hitler dia nak menjatuhkan orang, Robert Mugabe kalau dia jatuhkan orang, seks lah sebagai satu cara bagaimana ini digunakan. Dan ini kena kepada saya, menyebabkan kita bertemu pada malam ini. Yang pertama, yang keduanya saya nak perkenalkanlah. Ya, di sebelah saya saudara Wahab, trending dia hari ini, trending dia. Dan dialah yang bersama saya dalam video itu. Di sebelah Wahab saudara Faizal, peguam kami. Saya akan gunakan perkataan our lawyers. So we are here together as a team in order to clear our name. Or in order to give the version of our story. Dia mungkin betul, dia mungkin tidak, but it's always subject to police investigation. Di sebelah saya our senior lawyer saudara Zafli, dan di sebelah saya saudara Arif, juga peguam. So we have 3 lawyers here to assist us on any matters that you may raise that we cannot answer, or we are not willing to answer, or we reserve to answer. Dan saya dengan Wahab. So without further ado, saya tak hendak banyak sebab masa kita cuma 1 jam. Saya nak bagi peluang pertama ya kepada saudara Wahab di sebelah saya untuk berikan apa yang dia hendak bagi tahu. Dan kemudiannya soal jawab dengan saya lah.
Saya tidak ada press statement untuk bertulis yang saya prepare, because I'm prepared to answer it verbally like this. So Saudara Wahab, boleh apa yang anda dikatakan pada wartawan kita yang hadir pada malam ini? Baik, terima kasih Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera. Nama saya Abdul Wahab bin Abdul Qadir Jilani. Saya hadir dalam sidang media ini adalah dengan tujuan untuk memberikan penjelasan berkenaan penyebaran rakaman video fitnah yang kononnya merupakan perbualan video lucah Datuk Dr. Agus terhadap saya. Saya di sini menegaskan bahawa perbualan video tersebut telah diedit dan disunting oleh pihak yang tidak bertanggungjawab yang cuba menjatuhkan reputasi Datuk Dr. Agus. Komplot untuk menjatuhkan Datuk Dr. Agus ini didalangi oleh individu-individu berjawatan tinggi di dalam JECOM sendiri yang saya namakan sebagai Mr. H. Pada sekitar November 2023, saya berjumpa Mr. H di pejabat beliau. Bermula daripada situ, beberapa pertemuan diaturkan Mr. H, termasuklah saya dibawa ke hotel sekitar Kuala Lumpur untuk berjumpa dengan individu-individu yang disebut oleh Mr. H sebagai berpengaruh. Semasa pertemuan saya dengan Mr. H, saya telah diberitahu kononnya beliau telah mendapat info daripada pihak tertentu bahawa Datuk Dr. Agus terlibat di dalam aktiviti yang tidak bermoral. Mr. H telah menyatakan bahawa beliau telah ditugaskan untuk membersihkan JECOM dari dalam. Mr. H turut meyakinkan saya bahawa beliau disokong oleh beberapa individu berpengaruh yang ingin menjatuhkan Datuk Dr. Agus, di mana Mr. H menjatuhkan kepada saya di mana Mr. H menunjukkan kepada saya berbualan WhatsApp beliau bersama beberapa individu berpengaruh yang menyokong beliau. Sebagai pegawai baru di JECOM, saya terasa teruja untuk melaksanakan tugasan yang diberikan. Saya diarahkan untuk membuat satu rakaman perbualan video bersama Datuk Dr. Agus bagi mendapatkan bukti Datuk Dr. Agus terlibat dalam aktiviti songsang dan tidak bermoral. Hakikatnya video yang saya rakam itu adalah video yang tidak mempunyai audio. Saya terkejut apabila rakaman video tersebut telah disebarkan oleh Cik Gubat di laman Facebook beliau. Lebih mengejutkan lagi, rakaman video tersebut telah disunting dan diedit oleh pihak yang tidak bertanggungjawab menggunakan teknik voice over bagi menunjukkan seolah-olah saya dan Dr. Agus terlibat di dalam aktiviti yang jelek dan tidak bermoral. Saya ingin menegaskan bahawa kandungan audio di dalam video tersebut adalah palsu, direka dan tidak benar. Penyebaran video fitnah tersebut bukan sahaja menjejaskan nama baik, maruah dan reputasi Datuk Dr. Agus, tetapi juga mencemarkan maruah saya. Kini saya sedar yang saya telah dipergunakan dan tidak sekadar kambing hitam oleh pihak tertentu untuk menjatuhkan Datuk Dr. Agus. Sebelum ini saya menyangka saya merupakan sebahagian dari pihak yang benar, yang kononnya benar-benar ingin membersihkan JECOM daripada unsur negatif. Tetapi rupanya saya telah digunakan di dalam komplot keji untuk memfitnah Datuk Dr. Agus. Tujuan saya hadir di dalam sidang media ini bukanlah untuk membuat damage control, tapi untuk menjelaskan perkara sebenar kepada masyarakat dan membersihkan nama saya yang kini menjadi tohmahan masyarakat. Keluarga saya juga turut terpalit dengan penyebaran video fitnah tersebut. Saya telah menyerahkan kepada peguam saya senarai nama individu-individu yang terlibat di dalam komplot ini, termasuk beberapa orang individu yang memegang jawatan tinggi di dalam JECOM. Saya telah mengarahkan peguam saya untuk mengkaji sama ada saya boleh mengambil tindakan undang-undang ke atas Cik Gubat kerana menyebarkan fitnah ini. Akhir sekali, saya ingin membuat rayuan kepada PMX agar mengkaji semula individu-individu yang berada di dalam JECOM yang sekarang ini tidak menjadi musuh, agar tidak menjadi musuh dalam selimut. Sekali lagi, dengan niat ikhlas, saya memohon maaf kepada Datuk Dr. Prof. Agus di atas kesilapan yang telah saya lakukan. Saya juga ingin memohon maaf kepada semua rakyat Malaysia. Terima kasih. Itu kenyataan daripada Saudara Wahab.
Cuma sebelum saya buka soalan, saya ingin tanya Wahab sendirilah. Ya, Wahab, adakah apa yang you buat ini daripada tekanan, daripada pujukan, daripada rayuan atau daripada perasaan you sendiri yang you rasa you perlu tampil berhadapan dengan media semua pada malam ini? Saya dengan rela hati, dengan perasaan ya, ialah kita buat benda yang tak benar. Itulah tujuan saya datang. Adakah you dibayar, you diupah ataupun you disogok supaya datang bersama saya pada malam ini? Tidak. Saya just clarify sebab Wahab ni dia panik, dia mudah menggelabah. So I just ask him a few simple questions, dan selainnya kalau ada soalan daripada wartawan, saya serahkan kepada Wahab dan anulah ya, kepada peguamnya untuk bercakap. Tak nak tanya saya dulu ataupun nak tanya siapa? Saya terbuka pada soalan. Telah diketahui ataupun masih lagi dalam siasatan? Tak, saya Wahab bagi tahu Mr. H. So I said to him, I advise him accordingly. Don't even reveal the name of the person as yet. Okay, everybody yang ada dalam senarai nama you itu semuanya orang yang berpengaruh, orang yang ada keluarga. So kalau you rasa apa yang you buat dah tarnish image you, so just give the names to the relevant authority and let them investigate. And if possible, kalau ada apa-apa yang perlu diambil tindakan, let the relevant authority take the necessary action. Maksudnya Wahab memang ada kerjasama dengan Mr. H tu lah untuk... Saya itu Wahab jawablah. Saya diarahkan oleh Mr. H untuk melakukan video tersebut. Maksudnya bila dikatakan video itu diedit, bagaimana kita nak tahu bentuk diedit sedangkan ada suara, ada audio? Video maksudnya tu editing dari segi video tu sebenarnya tak ada audio. okey, tak ada audio. So editing tu melalui audio tu orang edit audio lah. Mungkin mungkin saya tak pasti. Maksudnya bukan suara Wahab? Bukan. Bukan juga suara Datuk. Bukan. Oh, editing tu ialah audio lah. Tapi video tu betul. Video tu bukan video tu tanpa suara. Oh, tanpa suara. Tapi video tu betul. Masa tu berbual apa kalau bukan audio dia? Berbual santai. Melalui aplikasi FaceTime lah. FaceTime ataupun video call. WhatsApp. Kalau tadi WhatsApp tu video call lah kan? Tanpa audio menggunakan telefon. Boleh ke? No comment. No comment. Pada 13 hari bulan, Datuk kata dia ditunjukkan video kan? Ya. Video tersebut adakah orang itu Datuk H atau ada orang lain? Bukan. Ini bukan Mr. H. Saya ditunjukkan video itu oleh orang yang berautoriti. Di dalam Jekong? Bukan ya. Dan saya fikir saya tidak hendak panjangkan. Okey, sebab saya pun sendiri planning untuk go for soft landing. Itu saya plan, saya kata okey lah. Cuma tak saya sangka selepas pada saya ambil tindakan mudah sebegini, ini yang berlaku. Dan inilah yang menyebabkan saya terpaksa buat benda yang seperti ini. Datuk, kiranya Kerajaan Madani melalui YB Pangkalan sendiri dah mengatakan yang Datuk tidak ada kemungkinan langsung dengan Kerajaan Perpaduan sekarang. Adakah sebenarnya tindakan Datuk ni meletakkan jawatan memang tepat pada waktu video itu tersebar ataupun Datuk memang macam mana saya kata ataupun maksudnya dah plan ke untuk Saya plan itu soal lain. Ya, plan itu dah tahu video ni akan tidak. Tidak, saya tidak tahu video ni akan tersebar segala macam. Tanpa Mr. H tu kenali sekarang. Saya kenal, tapi I don't think it's proper for us to reveal the name as yet. We leave it to the relevant authority to do the necessary investigation. Datuk, kenapa video tu dengan lip masa yang tengok nampak lebih kurang besar nampak natural lah. macam mana boleh kesan itu ialah editing? Saya ingat bila you tanya begitu, dia ada satu video yang menyatakan bahawa saya apa video itu PM dia tidak boleh terima kritik. Jadi video itu ada suara saya sebiji sama semua dengan lipsnya dengan apanya. Jadi begitulah dalam dunia teknologi sekarang ini, dan saya have no further comment on that. Maksudnya Wahab memang intention untuk buat video tu untuk nak kantoikan Datuk, betul? Ya, diarahkan oleh Mr. H. Setelah itu bila video tu dah ada, so yang
dapat video tu ialah Wahab lah yang screen capture video. Ya. Betul, dan bagi dekat Mr. H. Dan yang menyebarkan tu ada yang ada dituduh siapa ke atau Mr. H? Tak sure. Jadi kenapa ada nama Cikgu Bat tadi? Dia tak Apa correlation Cikgu Bat dan juga video ni? Kalau perasan semalam lebih kurang pukul 7 lepas maghrib lebih kurang di Facebook Cikgu Bat yang tersebarnya video ni. Tapi ada siasatan tu lagi lah. Dah lodge police report dan bila dekat mana? I've already lodged a police report this evening. Alhamdulillah. Sempat saya sampai ke sini on time selepas I lodge my police report. Balai Polis Kajang. So I have this police report. My lawyer ada dengan my lawyer. Datuk, sebelum ni Datuk memang ada persengketaan ke atau ada terima urutan ke sebelum ni daripada Mr. H itu sendiri ataupun Tak ada. Saya ini orang yang very simple. I was trained to be a politician. Jadi I can absorb kalau tekanan-tekanan biasa, tekanan-tekanan politik apa lagi. Saya tidak ada sesuatu yang saya rasa wow, beratnya. Tekanan itu kalau saya is just part of the game. Apakah yang dijanjikan kepada Wahab? Adakah jawatan, duit, pangkat? Dan apakah yang dia akan perolehi kalau dia boleh kenakan doktor? Datuk? Kalau dia cerita lah. Dia macam like tapi tak sure. Dia janjilah. Janji tu macam yalah, janji akan bagi apa? Janji berjawatan. Jawatan di mana? Di JCOM atau di JCOM. Sekarang you apa jawatan di JCOM? Saya penolong pegawai. Penolong pegawai. So agak janji ada jawatan yang lebih tinggi atau replace? Mungkin. Replace dia punya. Saya tak sure. Berapa lama dah dekat JCOM Wahab? Saya lapor diri 1 November 1 November 2023. 16 hari. Baru 1 November. Betul. Baru 2 minggu. So adakah Mr. H tu merasakan bahawa dia akan jadi ketua pengarah JCOM kalau Datuk turun? Tak sure. Minta maaf. Dia tak cakap macam tak ada cerita lah. Cuma ni komplot untuk jatuhkan Datuk lah. Dan meminta bantuan Wahab sendirilah. Ya. Okay, Datuk, saya ada soalan Datuk. Tapi ni lain sikit. Datuk kan sebelum Datuk mention Datuk akan berhijrah ke Indonesia. Adakah plan Datuk nak pindah ke Indonesia ni akan terganggu disebabkan kes ini? Dia tidak terganggu, but I have decided not to go. I'll face this case until selesai. Kalau saya pergi, saya rasa macam saya lari dari apa yang harus saya hadapi. Ini bukan satu kes yang kecil. Malah kalau dulu saya kata I'm not going to get involved in politics at all, dengan kes yang berlaku ini I may join politics. Berkenaan dengan peletakan jawatan tu, ada clarify Datuk ingin menerima jawatan pekerjaan baru. Boleh kongsi kan? Dia tak relevan lagi untuk kongsi because I am no longer considering to go anywhere. Kalau saya pergi macam ke Indonesia, pergi ke Nepal, itu untuk holiday. Datuk, will you sue Cikgu Bat for posting the video? Dia begini, saya dengan Cikgu Bat ni dah ada pun isu sebelum ini, ya. Sebelum ini dalam kes dia kata saya ada kereta yang didaftar pada tahun 2009 lagi, nombor AGU 55. Kan kereta tu kereta Mercedes yang dibeli pada tahun 2014 saya fikir. So kes itu kes di mahkamah. So tak relevan untuk saya komen prejudis pada mahkamah. Let's the case goes on. Itu saya saman dia dan let the court decide. Maksud saya untuk posting I leave it to my lawyer to do the necessary legal proceedings should they think that is necessary. So you are marking are you thinking My lawyers will study this case, but I have instructed my lawyer to issue a letter of demand for Cikgu Bat if he's the first to publish that video on his Facebook to take it down. Datuk, adakah benda ni dah sampai ke pengetahuan atau respon daripada PMX? PMX tidak menghubungi saya. Saya sudah menghantar notis seperti begitu dan saya tidak comfortable untuk
berbincang melibatkan PMX dalam soal yang seperti ini. Saya kira ini tidak level yang sebegitu. Ini level-level JECOM, level-level jabatan, level-level jadi ketua pengarah, level-level tidak puas hati dengan prestasi saya di JECOM. Saya fikir dia di tahap itu. Dan all this while, kalau saya dengan PM lah, PM tidak ganggu, bagi otonomi pada saya untuk laksanakan tugas saya yang sepatutnya. Jikalau pun ada sedikit kekecewaan, mungkin kerana pengaruh-pengaruh yang kuat adalah selepas pada PRN 2023. Dan saya fikir apa yang ditegur itu substantif untuk JECOM buat perubahan. Ya. Adakah anda akan menyaman juga individu lain seperti Papa Gomo yang menyiarkan benda ini, atau individu lain yang mungkin ada dalam pertimbangan? Masih dalam pertimbangan. Wahab, untuk plan untuk frame tu berapa lama dia buat? Maksud baru 2 minggu kan, berapa lama dia approach Wahab untuk buat video tu? Tak lama. Tak 2 minggu, dalam 3-4 hari macam tu. Dalam 3-4 hari. Apa yang menyebabkan Wahab percaya pada Mr. H ni sampai boleh bekerjasama dengan dia? Sebab yalah, saya baru dalam JECOM dan saya naif. Boleh tahu umur awak? 33. 33. Sebelum ni dekat mana? Ya? Sebelum JECOM dekat mana? Saya buat bisnes. Bisnes apa Bisnes? Bisnes makanan. Keluarga ke Syuhab? Ya? Dah berkeluarga, anak 4. Encik Wahab, dikatakan Encik Wahab adalah sebenarnya naik ketua AMK Kuala Lumpur. Ya? Naik ketua AMK Kuala Lumpur. Hulu Langit. Wahab, apa yang membuatkan anda rasa macam hari ini terasa macam remorse, rasa macam yalah dah berkomplot, kemudian rasa macam alamak, menyesal lah hari ini aku nak keluar? Dan saya rasa benda ni saya buat satu penganiayaan kepada orang, dan benda ni saya sedar yang benda ni saya telah dikambing hitam macam dalam sidang media yang saya cakap itu. Itu yang membuatkan saya hadir. Data sendiri ambil tindakan tak terhadap Wahab? Wahab ni naif, ya, anak kecil. Jadi penyesalan dia, desakan dia untuk saya muncul bersama dengan dia dalam sidang ini pun saya rasa satu keberuntungan. Cuma satu kerugian saya yang dia akan kekal dan hitam selamanya dalam sejarah hidup ialah my image has been tarnished badly. Dan itu kalau ada penyesalan tu saya serahkan pada Wahab kemudian. You said that you will join politics because of this. Is this I may. Saya sebelum ini kalau orang tanya saya, are you going to join politics? Saya akan cakap saya dilahir untuk menjadi Alex Ferguson. Saya tidak dilahir untuk menjadi David Beckham. Tapi dengan keadaan seperti ini saya rasa saya mahu bermain bola itu. Hopefully I can be a good striker. Datuk, sebelum ni tadi saya ada mention YB Fahmi Fahmi sendiri dah tahu perkara ini. Mungkin dia ada personally contact Datuk ke? Macam mana? Tak ada, tak contact personally. Mungkin dia malu, mungkin jaga aib, mungkin mau beri sokongan dari jauh. Tak ada apa-apa. Cuma nak kata bahawa saya tidak lagi bersama dalam kerajaan Madani. Saya akan berkuat kuasa pertakan jawatan saya. Pada mulanya pada 15 Disember saya sudah tulis semula surat itu kerana tempoh cuti saya hanya setakat 11 hari dan saya akan berkuat kuasa pada 4 Disember. Datuk, pasal berhenti daripada jawatan JECOM ni, KP JECOM, apa plan Datuk seterusnya sebenarnya? Apa dia? Apa plan Datuk sebenarnya? Kalau Dunia ni luas. Dunia ni luas. Saya ada ilmu. Saya yakin dengan ilmu saya. Saya ada pengalaman. Saya yakin dengan pengalaman saya. Saya ada kebolehan. Saya yakin dengan kebolehan saya. Sebab itu saya bagi tahu pada semua anak-anak murid saya sebelum ini. Atau wartawan-wartawan ini pun yang ada di hadapan ini. Make sure that you have knowledge in order for you to survive. Jadi kalau you ada benda itu, you yakin lah di mana pun you boleh buat kan. Jadi apa perancangan ke depan? Satu, memikirkan untuk belajar politik.
terjun politik. Yang kedua, meneruskan kerjaya saya sebagai penulis, menulis buku. Banyak catatan yang boleh dibuat. Pelbagai. Dunia ni jangan kita pandang dia sebagai kecil. Ya. What was the actual conversation? Terbaik sahabat-sahabat semua. Itu dia sebahagian ya yang saya boleh tayang kepada kita. Sebenarnya ada setengah jam lagi. Dan kita boleh nampak dengan pengakuan daripada individu ini sebenarnya beliau menjadi kambing hitam ya. Wahab ini diguna oleh individu-individu yang berkepentingan untuk cuba menjatuhkan ya Profesor Agus di sini sahabat semua. Jadi jelas ya apa yang berlaku ini adalah satu konspirasi. Ramai yang mengatakan kenapa suara sama? Mereka tidak percaya. Ya, hari ini ya dalam dunia yang serba canggih ini, jangankan muka, suara pun boleh dibuat ya dengan menggunakan AI, dengan menggunakan website-website AI yang tersedia, yang percuma, tidak perlu dibayar sahabat-sahabat semua. Ya, dengan lips mukanya, dengan suaranya semua sama, diubah ya, dengan kata-kata ataupun ayat yang lain. Semuanya boleh dilakukan. Apakah lagi muka ya dengan menggunakan kecanggihan yang ada pada hari ini. Jadi jelas ya, kita boleh nampak, Anda sendiri boleh menilainya. Saya tidak boleh katakan saya percaya sepenuhnya apa yang dikatakan ini. Saya juga mengatakan saya tidak tidak menyokong apa yang dikatakan oleh Profesor Agus maupun Wahab ini. Tapi kita sendiri ya boleh menilainya sahabat-sahabat semua. Adakah ini satu permainan politik kotor, politik jahat yang berniat ya untuk menjatuhkan maruah seseorang yang bukannya tidak terlibat ya di dalam arena politik. Ya, beliau adalah individu ya sebagai seorang akademik, tetapi kerana kuasa, kerana mahu menjatuhkan, kerana mahu mewujudkan, dan sekarang ini akhirnya mereka cuba kaitkan Perdana Menteri kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Adakah itu motif mereka? Adakah itu motif yang cuba mereka lakukan? Ya, apabila perkara ini dilakukan, akhirnya siapa yang mereka katakan? Datuk Seri Anwar Ibrahim. Hari ini trending viral di media sosial. Semuanya mengatakan menyalahkan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Membuat tuduhan ya kerana Perdana Menteri lah yang melantik beliau dan sebagainya. Pelbagai tuduhan dilakukan. Pelbagai fitnah yang dijajah dan dilemparkan oleh pentaksub, walaun-walauntit, lebay-lebay, geng sapu bersih, geng kaki fitnah ini sahabat-sahabat semua. Amat-amat memalukan. Jadi itu pandangan saya. Bagaimana dengan Anda? Adakah Anda setuju atau tidak? Anda boleh berikan komen dalam ruangan komen. Jadi terima kasih. Sampai di sini saja. Izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tak apa pun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Alright No Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.